Assalamualaikum Lutfi, khabar sihat? Salam, sihat Alhamdulillah. Okey, Lutfi, kau sekarang di Ya. mana? Ada perkembangan sikit kat mana sekarang? Sekarang ni aku dekat HSM Kelantan. Aku tengah buat praktikum aku dalam bidang clinical psychology. Masters lah. Aku sambung masters dengan bini aku. Kita orang dulu sambung clinical psychology kat HSM Kelantan. Kelantan jauh tu. Jauh tu, serius. Kelantan di mana tu? Area mana? Kubang Kerian. Kubang Kubang Kerian. Kerian. Dekat Okey. dengan Maidin. Kalau cakap Maidin kat Kubang Kerian tu tahu kat mana. Depan tu je. I see. Okey, alright. So, Lutfi macam ni. Seperti yang kita rancangkan, mana hari ni aku nak interview kau sikit. Semaklum lah kau dia join apa MMA kan. So Ada sajalah rasa. nak sembang-sembang sikit MMA tu apa, macam mana kau boleh terjerumus dengan MMA ni kan. So boleh start kita buat, boleh cerita sikit starting macam mana kau boleh start join MMA ni. Okay, aku first kali aku nampak MMA ni tahun 2012 kot. Jadi tahun 2012 macam tu lah. Aku balik rumah cuti. Masa tu cuti sekolah. Masa tu aku kat KMB lah, kat Semara Banting. Aku buat IB. Kononnya time tu nak fly ke New Zealand lah. Aku ada sekali tu bosan-bosan pukul 12 tengah malam macam tu lah. Aku buka Fox Sports. Aku nampak UFC. Time tu TJ Dillashaw lawan Brandon Barrow. Masa aku macam, apa benda ni siut? So macam menarik lah. Tapi time tu aku tak serius sangat. Aku tengok suka-suka tengok situ lah, follow lah sukan ni. UFC kat UFC. Lepas tu, kalau masa tahun 2012 tu, aku ada beli macam glove tau. Aku beli glove, macam kau tak glove kau pergi gym tu. So kat KMB, kat Semar Banting tu dia ada gym. Dalam gym tu ada punching bag. So kadang-kadang aku pergi situ, aku bodoh-bodoh aku main lah tembok-tembok kat situ. Tengok video kat YouTube semua. Kau Tapi memang tengok TV tu, and then terus beli glove. Aku tengok TV tu masa tu aku cuti sel masa tu aku balik rumah. Kenapa aku tengok masuk dia gerak ni best juga. So aku macam beli lah glove dekat apa yang Sports Direct kan time tu. Glove kat Sports Direct. So aku belajar tumpuk-tumpuk bag dekat KMB. Lepas tu dia jadikan cerita ada gym lah. Lepas tu nak pendekkan cerita tahun 2014 time tu aku dekat Taylor's. Aku nampak poster ni. So kat FB aku ada lagi kot gambar aku. Poster ni ada iklan untuk iklan siapa lah? Siapa Youth Islamic Project apa benda, something macam tu lah. Dia kata kat situ time tu ada free trial. Dia ajak sesiapa yang nak datang dekat satu gym ni. Gym ni nama Aiza MMA. So Aiza MMA ni dia ditubuhkan oleh seorang brother ni lah, Salman. Dia American yang masuk Islam, pindah Malaysia sebab dia rasa macam masa tu kat US dia sekarang kat Turki sebab lepas COVID kena shutdown semua, dia macam tak suka, dia pergi Turki lah. Aku respect lah brother Salman ni. Brother Salman ni sendiri kalau aku nak cerita memang satu video lah. Masa dia jadikan cerita aku pergi time tu ada dia share lah sikit-sikit, ada macam boxing sikit. Lepas tu konon ni time tu macam surah lah, tapi misalnya dia nak share, ada Syekh Tariq Atobi, dia nak share, ada perkongsian sikit lah. So pada masa perkongsian tu kita orang belajar lah. Masa tu ada wrestling, ada Brazilian Jiu-Jitsu. Kalau nak tahu Brazilian Jiu-Jitsu rasa kat Instagram aku ada video kat bawah. Aku ada so dari situ aku start MMA ni. Memang aku tiap hari aku pergi. Aku tengah hari pergi, malam pergi. Time tu aku rasa 4 jam aku training tiap hari. Memang aku tagih gila lah. Setiap hari tu? Setiap hari tu, serius. Badan koyak tapi aku tak kisah. Serius. Best kan, aku jumpa ramai orang kat situ. Aku pernah ada polis datang kadang nak training kita orang. Ada askar, ada daripada askar ni kadang datang training kita orang daripada Sungai Besi. Best kan. So 2012
14. Tak, 2000, Ah, 2012 tak beli glove kan. Tu yang punca kan. Lepas tengok kat TV kan. ah, So 2014 kat hmm, Taylor tu kau dah start join kelas kelas dia kan. betul betul. So masa tu 2014 tu dah ada fighting ke? Benda tu cepat macam tu Tak tak. ke still ambil masa untuk kau build up diri kau sendiri ke? Macam mana proses dia tu? Oh tak, aku proses tu aku start lawan. Aku masa tu aku tak lawan lagi lah sebabnya aku tak yakin lagi dengan skill aku, dan keduanya aku macam masih aku acah-acah je, bukan kira aku bantu fitness je, tapi aku macam pada aku gemuk sikit kan, so aku nak kuruskan badan. So kat situ 2 tahun tak ah? Tak ada lawan, kau main training je setiap hari? Lebih kurang 2 tahun ke lebih kurang setahun setengah Lama je tu. juga. Ah, ah, Cepat dia punya kau ikut training dia kan? Dia punya perubahan pada ah. badan kau macam apa body kau Ui, build ke laju tak? I mean yang cepat. hari-hari kan? Cepat aku serius, sebab aku satu masalah aku memang cepat bosan. Aku memang tak ada gigi, makan berat semua tu aku memang tak suka buat. Aku jadi aku memang kena benda yang aku kena belajar, kena ada progression lah. Ha. So time tu cute. Rasa kau tak kenal Faiz ke, sorry. Salah sekolah. Ah um, tu lah. Aku jenis yang kena ada uh, Group lah. progression lah, kena ada belajar sesuatu lah. Tak sesinya group, tapi kena Okay. ada macam skill lah, kena skill base. Ya, kalau pergi gym seorang-seorang kat berat kan, bosan kan. Memang aku tak bosan gila, aku tak boleh. Aku dah Okay. cuba. MMA tu maksud dia apa? Mixed martial arts. Okay, Mixed so martial apa arts. beza mixed martial art ni? Contoh beza dengan silat ke taekwondo ke macam mana? Apa beza dia? Okay, mix tu Dia faham tak lah, ada banyak. campuran. Okay, then apa yang kau boleh explain? Dia sebenarnya dia tak adalah beza, dia tak beza, tetapi dia menggabungkan semua. So kira kalau MMA bab ni, dalam perlawanan MMA ni, kau boleh guna apa-apa yang kau nak selagi mana dia tak melanggar undang-undang lah. Macam melanggar tapi undang-undang tu pun tengok kat promotion. So basically ada je budak silat masa MMA pakai silat. Banyak je aku nampak masa dekat US dulu, masa aku training, ada budak-budak ada masalah yang belajar silat kan. Silat gayung. So antara ada aku pernah tengok mamak ni buat apa benda lah, dia panggil nama aku lupa lah. Yang dia sapu kaki tu, sapuan lah. Dia jerit sapuan. Time tu aku tengah corner member aku, dengan member aku. Tengah jerit sapuan. Aku dengar mana datang Melayu ni time tu. Time tu aku belajar kat US lah, Arizona. So dia kata tengok mamak tu dia sapu kaki orang tu. Macam aku tak tahu nak tengah macam mana. Tapi rasa orang silap tahu kot. Dia dah jatuhkan orang tu lah basically. Okay. Ni gambar coach Ni dengan aku apa? ada share sekarang ni, Instagram kau. Cerita sikit ni, ini kau menang ke? Kau menang lah kan? So, Aku menang. ni kau lawan siapa ni? Melayu kan ni? Aku ni Melayu. Aku cerita dia time tu Malaysian Fighting Championship. Aku ni time dia aku tingkat Monarki lah. Gambar Monarki nanti rasa kalau kau tengok bawah lagi Instagram aku ada. Time ni match ni sebenarnya kau untuk prepare satu match kau ambil masa dalam 8 bulan ke 9 bulan 8 minggu ke 9 minggu macam tu lah. Ideally 2 bulan lah, 8 minggu. So batch ni aku ambil dalam masa 2 minggu. Aku ambil batch ni satu sebab aku bosan, aku dah lama tak fight. Yang kedua, berat weight dia tak berat weight dia okey lah, sebabnya aku sebenarnya fight 65 64. Yang ni fight 73 74, so aku tak banyak kena cut weight sangat aku tak turun banyak sangat berat badan. So tapi Imam Adam tu memang orang kenal lah. Kira aku lawan tu sebenarnya aku cuak-cuak agak sebab dia memang daripada gym terkenal, Kambis Warrior Gym memang terkenal, Terra. Yang kedua memang badan dia besar pun, six pack aku tengok gila. Hari-hari masa dia bila kau fight kan, dia temukan kau Cini kan. Kau Cini yang siap aku pandang dia. Tapi okey lah, coach aku pun pandai coach aku. Aku pun nampak dia. Berapa round tu kau nak kau ambil masa? 3 round 3 minit. 3 round, 1 round 3 minit 3 round 3 minit. 3 1 round 3 minit darab 3. 1 round 3 minit 3 kali lah. Dah tumbang ada? Kalau kau
tumbang tu tak tahu lah, tapi nampak aku second round third round tu separuh akhir second and third round tu nampak aku tengah dominate sebab dia saja bukan dia tak power, dia penat. Dia cepat penat, tak tahu kenapa. Dia tapi power dia memang ada lah. Which is selalunya kalau orang yang ada knockout stamina power ni dia akan penting cepat juga penat. kan. Okey. Stamina okey. penting. Okay, dalam MMA ni apa yang penting? Stamina? Okay, lupa tadi senang jawab soalan kau apa beza MMA dengan brand lain. Okay, so biasanya dia menggabungkan semua sukan tempur lah, semua martial art. Tapi aku boleh cakap yang ada 4 sukan yang paling dominan aku rasa yang kau kena ada at least basic. So satu stand up striking, aku rasa Muay Thai lah. So kau kena belajar at least kena pandai, bukan saja pandai tapi faham tentang striking, tumbuk, tendang, block, distance control. Yang kedua, second aspect adalah wrestling. So wrestling ni penting sebab dia menentukan sama ada kau akan nak main dekat on the ground, maknanya main kat tanah, ataupun kau nak biarkan perlawanan tu berdiri dalam striking mode. Wrestling. So yang ketiga, kalau orang kena Khabib tahu lah wrestling macam ni kan. Satu, sebenarnya Khabib tu susah nak dikalahkan sebab wrestling dia mantap. Orang yang paling power wrestling ni, sebenarnya kalau nak tahu, kalau dalam satu MMA match atau siapa yang akan menang, tengok wrestling siapa. Sebab dia menentukan sama ada orang yang paling power wrestling, dia akan menentukan sama ada perlawanan tu akan ada kat tanah ataupun dia akan kekal berdiri. Yang ketiga, Brazilian Jiu-Jitsu. So Brazilian Jiu-Jitsu ni dia macam masuk kau di wrestling kan. Sebab aku tak jarang tengok lah, tapi aku pernah tengok yang match paling popular tu apa? Khabib lawan Nurmagomedov kan? McGregor. Okay, dia lawan orang tu kan. Sebab aku tengok Khabib banyak lock dia, itu masuk wrestling kan? Banyak lock lah down. Secara simple. Yang menjatuhkan kat bawah tu wrestling. Maksudnya jatuhkan orang tu ke bawah. Itu yang wrestling. Okay. Bila jatuhkan orang kat bawah, dia ada Brazilian Jiu-Jitsu lah. So Brazilian Jiu-Jitsu ni bahagian yang kau belajar kunci-kunci tu. Armbar, chokes, dia naked choke. Kalau kau tengok, kau ingat tak Khabib tu dia habiskan Mamat tu macam ni, yang Mamat tu duduk sini kan. Betul. Yang dia cekik lah. So yang tu Brazilian Jiu-Jitsu lah. So kau bukannya Brazilian, kau kena belajar macam Brazilian. Okay. Jiu-Jitsu BJJ sebenarnya orang panggil. Ada punya skill nama dia, nama skill. Itu sukan tau. So Brazilian Jiu-Jitsu ni dia sukan tersendiri. Dia sukan tersendiri macam dia nama sukan. Wrestling macam wrestling lah. Wrestling kan kalau kat Olimpik dia sukan tersendiri kan. Brazilian Jiu-Jitsu pun dia sukan tersendiri. Tu maksudnya mix martial art. Dia martial art yang dicampur-campurkan. So ada 4 lah. Wrestling, striking, BJJ dengan ketiga BJJ. Yang keempat Muay Thai kot rasa. So boxing, Muay Thai, wrestling, BJJ. Ini basic kau kena ada lah. Okay, jom tengok sikit kau punya match ni. Sambil tu kau ulas. Boleh je. Kau besarkan sikit. Ni kau lawan siapa ni? Cerita sikit. Ni aku lawan Muhammad Adam ni daripada Kambis. So ni kat Malaysia kalau kan? kau tengok kat Malaysia ke kat ni? Kat Malaysia. Okay. Kat Malaysia, Muay Fit. Okay. So kalau kau tengok sekarang ni, aku tahu dia lagi tinggi. So strategi aku adalah selalunya kalau orang tinggi ni tumbuk badan dan tendang kaki. Sebabnya kalau aku nak tumbuk kepala dia memang susah lah, tinggi. And bila kau tumbuk ke atas, power kau selalunya tak sekuat sangat dia akan banyak jatuh ke power kau akan banyak diminish. So strategi aku first round aku memang nak adjust, nak tengok cara dia lawan macam mana. So aku perasan dia banyak explode. Dia banyak meletup macam pap. Lepas tu dia ke belakang. Pap masuk ke belakang. Macam kau tengok sini. So aku banyak agak kena lah time ni. First round ni memang aku banyak kena. Ni video ni first round saja 3 minit ni. Yalah first round ni.
Ada second round, yang third round tu ada dalam lebih panjang lah. Korang boleh tengok sendiri kalau korang nak. Tengok yang last. Ah, Yang last kat mana? Tidak sambungan. Apa third round? Ha. Ada. Third round dekat kejadian di video lain lah kat situ. Ada kat situ mana-mana. So itu lah, aku basically attack kaki dengan Tanya penat gila lah. Aku mengaku kat Tanya stamina aku tak berapa baik lah. So memang sloppy lah. Dah nampak dia dah slow ni. Kau cek kepala dia ni? Aku cek kepala. Okay. Apa dia? Memang aku aim kepala ni sekarang. Aku sebenarnya banyak cuba aim kaki di sana. Kalau aku boleh buat balik, aku akan control lah sikit aku punya punching tu supaya tak overstep. Tapi nampak ada penat, so nasib baik ada penat. Kalau dia tak penat pun memang masak aku. Sebab kau tengok badan dia solid, keras baik. Kau pun not bad tu. Badan dia memang main. Kalau kau tanya aku tengok kau lagi solid lah daripada dia. Tak, tu lemak semua tu Rip. Aku tepatkan sikit Aku nak tengok macam mana kau kalahkan dia. Sebab awal game, awal match tengok dia lagi banyak bantai kau. Okay. Tanya daripada sini. Lagi Daripada sini. Sini aku siku je kot tak aku. Aku cuba siku. Baik. Ui baik. Okay. So time ni ini mental kena so kunci kuat dia. tu. Kunci aku dia. dah penat tadi. Kunci dia Tanya adalah just push dia. So aku rasa dia penat kan. So aku penat tapi aku tahu aku dia lagi penat. So aku just push lah. Dia tumbuk tu tak ada kuat sangat tau. Time ni tumbuk aku tak ada kuat sangat tapi sebab mental lah. Mental lah kau kan. kena walaupun kau tak kuat sangat aku tumbuk tu tapi kacau juga lah. Kau punya react dari segi body masih lagi menunjukkan kau larat daripada dia. Walaupun dia banyak attack kau sebelum tapi ni. time ni ini last ni sebenarnya aku tumpang ni tapi aku macam mampus. Kuat dah dia ni. Okay, dah. So time ni dia dah. Dia sini dah lah. Ini boleh kata strategi tak betul ke? Macam mana? Siapa? Mamat tu? Adakah dia salah predict ke? Aku rasa dia orang underestimate aku sebab nampak aku ni first time aku fight kat Malaysia. Yang satu. Yang kedua, obviously advantage wise dia lagi tinggi kan. And yang ketiga dia lagi banyak pengalaman daripada aku lah. So dan lagi satu aku rasa strategi pun kalau aku jadi dia, kalau jadi aku sendiri aku akan maintain distance, banyak main pada jauh. Dia banyak datang dekat kat aku. So kalau tangan dia lagi panjang pada aku, baik aku maintain distance kan. Macam tu lah. Boleh cerita sikit tak? Rules MMA ni. Maksimum berapa round? Okay. Tadi kau cakap satu round 3 minit kan? Satu round 3 minit. Yang aku fight tu Muay Thai. Okay. Tanya. Cuma Muay Thai dalam sangka. MMA satu round kalau amateur 3 minit. 3 minit 3 darab 3. Okay. Hanya 3 minit 3 round. Sampai 3 round je. So dia dah kalau still macam seri dia akan ada pemakahan tu macam mana? Ada pemakahan, ada referee lah. Ada judge ada hakim, ada judge yang akan kasih skor. Okay. So scoring dia siapa kalau kau menang round tu kau akan dapat 10, orang yang kalah round tu akan dapat 9. Anda kata kau dapat knockdown atau kau betul-betul dominate round tu kau akan dapat 10, opponent kau dapat 8. Macam tu lah. Kalau kau betul-betul dominate lah. So ada 10-9, 10-8. Lepas tu kalau professional dia satu round 5 minit. Darab 3. Okay. Darab 3 round. 3 round 5 minit. Okay. Nak cerita juga kawan kita Ash pun ada juga join kan. Cerita sikit macam mana Ash boleh start join ke? Ada
Aku dengar Actually, macam kau ada apa punca juga daripada kau kan. Okay, kau ada ajak dia ke dia tanya kau. Cuba cerita sikit. jadi Ash ni jiran aku masa lepas aku dah kahwin, rumah dia dekat dengan rumah mertua aku. Aku dengan rumah mertua aku kan. Jadi Ash jadi cerita aku selalu lepak dengan Ash lah. And then Ash ni dia nak join Muay Thai. Ash ni memang join Muay Thai lah. And then dia cari-cari lah gym. Gym aku macam mahal sikit sebab dia gym MMA. So kalau gym MMA ni macam aku cakap tadi kan, ada pasukan, dia ajar semua. Jadi kalau dia nak, kalau kau nak belajar Muay Thai je, lagi baik kau cari gym kat luar yang ajar Muay Thai. So dia pergi gym Dragon. Coach dia nama Selatan. Selatan ni orang Thailand tau. Orang Thailand yang buka gym dekat Malaysia. Bukan buka gym, dia train. Gym Ash ni famous lah. Orang pernah, kalau kau pernah dengar Discover Muay Thai. Discover Muay Thai ni program Muay Thai untuk kanak-kanak, untuk budak-budak yang terdedah kepada masalah sosial. Macam tu lah. Dia kira dijadikan Muay Thai ni sebagai tempat untuk diorang belajar bina hidup baru semua. So Ash pergi sekolah tu. Dragon Muay Thai. So Ash train situ dalam 2-3 bulan. Lepas tu dia ambil satu fight. Situ lah, dia train sekejap ke. Tak sampai 2-3 bulan dia ambil satu fight. And dia punya fight yang kau tengok tadi lah, yang dia menang knockout tu. Aku cakap betul lah Ash ni. Cerita ni aku tengah share. Cerita sikit yang benda ni. Style Muay Thai CTR 313 ni apa? Tu gym je. So beberapa bulan lepas kat gym Dragon tu, dia pindah gym sebab jauh sangat. Sebab jam. Kalau kau tahu daripada Bukit Antarabangsa tu nak gerak ke Jalan Alor kat KL tu memang jam lah, kadang 2 jam. So yang CTR ni kat Wangsa Maju dekat, dia pindah gym kat situ. Oh, nama gym tak pasang kataan ni. WDL ni? WDL ni? Win, W tu win, D tu decision, L tu draw, sorry. L tu loss. Ini dua-dua ni baru ni. Leasing baru. Budak baru juga. Yep. Dia daripada gym mana ni? Kickboxing, tak nampak gym nama gym. Tak apa. King Muay Thai Academy. Kings Muay Thai ni, dua-dua gym ni berjiran sebenarnya. Kat Wangsa Maju. Okey. Yang Ash ni gym ni, coach dia Awi Tok Syekh. Orang Kelantan. Tahu tak? So, aku rasa kawan-kawan ramai tengok game ni Ash menang kan. Patah kaki dia ni kan? Bukan, yang itu yang second one. Second. Ni dia knockout budak ni. Nice. Ash ni satu lah, masa aku train dengan dia, badan dia memang keras lah. Serius aku cakap, badan ni keras. Nice. Yang mampat lah. Kalau kau dengan Ash, siapa menang? Kalau aku dengan Ash Kau pernah try tak? Tak pernah lagi? Kita orang pernah je spa. Pernah? Okay. Dia tergantung lah saya keadaan. Kalau Ash dapat buat implement game dia kat aku, Ash akan menang lah. Sebab aku rasa dari segi skill, aku rasa mungkin aku lebih sikit sebab aku pergi lama kan. Tapi dari segi macam power dengan kekerasan, macam kekerasan badan tu dengan hati kering, aku rasa Ash lagi lah. So kalau ada kata Ash dapat sentuh aku sekali, aku goyang, memang aku habis lah. Mungkin Ash memang ada knockout power lah. Aku tak ada sangat. So dia bergantung lah. Kita pernah je sembang ni. Aku pernah je sembang Ash. Sebab time tu nak fight kan. Dia masuk. Pasal aku pun time nak sign out. Pasal aku tak jadi. Aku lupa sebab aku tak jadi. Injured kot. Pasal aku kata Ash, ni mungkin besar diorang letak kita dengan lawan ni sebab diorang weight class kita orang sama. Ada chance aku lawan kau ni Ash. Berapa kategori? Berapa kilo? Kita orang 70 time tu. Minimum 70. 70 kg lah. Kira kau kena weigh in 70. So kalau aku bercerita sikit macam mana. Contohnya weight class ni. Kalau aku biasa fight 64. Tapi aku selalu jalan, maksudnya aku selalu walk around weight aku yang biasa dalam 73 macam tu tau. So seminggu sebelum fight, apa aku buat, aku akan macam diet air. Kalau boxer semua tahu lah benda ni. Kau kena macam buang air pada badan kau. So daripada 73 selalunya, aku akan diet sampai 70. Lepas tu minggu terakhir before fight tu, katakanlah hari Ahad, Jumaat aku kena weigh in, Sabtu aku fight kan.
So daripada Ahad sampai Khamis malam tu aku akan hilang dalam 6 kilo lah kalau aku fight 64. Aku boleh drop dalam masa seminggu, aku drop weight aku daripada 70 ke 64. Aku jaga makan, aku minum air banyak. Dia panggil basically nak buang air pada badan kau. Jadi bila aku weigh in malam sebelum fight tu, maksudnya kalau fight hari Sabtu, aku weigh in Jumaat malam, aku akan berat aku 64, tapi hari Sabtu tu berat aku 70 balik. Dalam satu malam aku dapat balik 6 kilo. Macam tu lah. Dia mesti So, 70 juga lebih sikit boleh? Oh tak, dia kasi contoh ke. Kalau 70, kalau contohnya weight class kau 70, ya. Hari Kau tak match ke lebih. tu, Kalau hari match kau akan timbang berat ke? Biasa aku tengok dia orang akan tak, timbang berat. hari sebelum. Sebelum. Hari sebelum match kau. Kira selalunya kalau sebelum match, hari sebelum kau 70, besoknya tak kisah dah berat kau apa. Dia sejak dia basically dia pelik sikit. Dia basically dia tengok kau mampu tak cecah 70. So kadang-kadang kalau orang macam orang ke diet sampai 70 kan. Okey, timbang 70. Bila fight besoknya dia 80 lebih. I see. Berat air, dia banyak berat air. Berat normal ke berapa? Oh, kalau dulu nanti 73 lah. Sekarang jangan tanya. Sekarang 80 lebih. Kalau satu match tu, satu match hari, kau berat kau 73, kau kena kejarkan turunkan 3 kilo untuk dapatkan 70. Susah tu. 3 kilo kira senang tu, serius. Senang 3 kilo tu tak je, bukannya kau hilang lemak tau, kau buang air je. Gila. Serius lah. Kalau kau nak turun berat kan, aku belajar kau nak turun berat dalam seminggu 6 kilo hilang. Tapi kau akan dia basically bila orang kata hilang berat ni bukan hilang lemak tau, kau hilang water content dalam badan kau, which is tak sihat lah. So basically kalau aku secara kasarnya, secara ringkasnya, kalau dah seminggu sebelum fight tu aku akan diet tak ada garam. Lepas tu aku akan minum air daripada Ahad aku akan minum dalam 8 liter satu hari. Isnin 6 liter, Selasa 6 liter, Rabu 4 liter, Khamis 2 liter. So basically apa aku buat sekarang, aku ajar badan aku untuk kencing. Kencing banyak. Aku minum 8 liter. Kencing banyak. So by the time aku Khamis tu, walaupun aku minum 2 liter, tapi badan aku still buang air macam aku minum 8 liter. So bukan je aku hilang lemak, aku je hilang berat air. So memang kadang-kadang muka macam kalau tengok kat Instagram aku ada berat air pun 3 kilo. Kalau UFC fighter takat hilang 8 kilo air standard lah. 8-7 kilo air tu standard lah. Kau boleh kalau kau tengok Instagram aku ada gambar aku tengah cengkung time tu. Time tu aku tengah fight Muay Thai kot. Kat US tu. Saya cari sekejap. Bawah lagi? Sekejap aku tak nampak skrin kau sekejap. Bawah lagi. Tu. Mana? Tadi. Atas sikit. Atas sikit lagi. Ni gambar-gambar aku kat US. Tu. Aduh, cengkung. Kau tahu pipi aku besoknya pipi aku tembam balik sini tau. Time ni aku cut weight lah. Tu member aku belah kanan tu, kau tengok member aku tengah cut weight dengan lari tengah panas. Ni. Kan belah kanan. Time ni dia tengah cut weight lah tu, tengah lari. Dia fight dengan aku lah, fight dalam match yang sama. Abang dia dah masuk UFC lah. Satu badan tak ada? Waktu turun 3 kilo. Tak ada aku rasa. Ni semua masa kat sana member aku fight, aku suka kat gambar. Ni yang menarik. Aku pick up satu. Aku stop. Ni menarik ramai. Itu lah. Tu basically orang-orang kat gym aku lah. Kita orang tangkap gambar ramai-ramai. Aku stay in contact dengan orang lah sampai sekarang. Ada setengah tu memang dah masuk TV lah, dah fight. So aku macam jadi kira. Time kat US ni sebenarnya aku time kat US? Time kat US aku serius lah. Aku memang betul-betul time tu aku nak stay sana, nak fight, masuk UFC semua. Cuma bila aku tengok balik apa yang aku perlu belajar, skill level semua, aku rasa macam tak mampu lah. Honestly. Jangan stop je lah.
Tak ada. Tu kalau tengok bawah sikit yang gambar hitam putih tu gambar aku fight dekat Bawah sikit. Ni. Ada video dia tapi kat Google Drive. So aku tak tahu kau boleh. Ni kalau So siapa aku ni? tak tahu kalau Jepun. kau boleh. Mat Salleh. Tak, Mat Salleh mana katanya. Jadi aku tak. Lepas tu kalau kau tengok kat atas sikit lagi, sehari sebelum aku balik Malaysia, stop, aku ada fight. Ni. Bukan fight lah, Brazil ni aku cakap atas lagi. Atas sikit lagi. Yang bawah. Yang Ni. bawah sikit, tu. Ini aku cakap Brazilian Jiu-Jitsu tu. Ini aku cakap Brazilian Jiu-Jitsu. Kurus dong. Dia macam wrestling. Time ni sebenarnya berat aku dah 70 sebenarnya. So time ni kita orang tengah dia jatuh kat tanah ni, mamat tu nak cuba kunci aku pula nak cuba pass dia guard. Maksudnya aku nak cuba dapatkan set control lah. Aku nak basically bergerak macam mana aku nak terang supaya badan aku sini lah. Okay. Time ni kita tengah lawan tu kunci lah. Dia 4 minit ni, 4 minit. 4 minit. Sekejap je dah habis dah. Kali ni 5 minit lah satu round. Steady lah betul. Okay. Kita yang Mat Salleh tu. Aduh lah. Itu je lah kalau pergi kat tanya aku. Tapi kalau tanya aku sekarang, aku nampak lah, gym-gym dekat gym apa nama ni, untuk Muay Thai lah kan. MMA ni game pertandingan kan. MMA ni nama sukan, Muay Thai pun nama sukan. Cuma MMA ni menggabungkan semua. Yelah. Kau bayangkan sini lah Adik. Aku nak sebut gym Muay Thai ke gym MMA? Dua-dua boleh. Gym Muay Thai, so dua-dua boleh. Gym Muay Thai, gym MMA. Tapi betul aku cakap, sekarang memang macam apa, cendawan turun hujan lah. Sebab betul, aku nampak banyak. And then macam kau cakap tadi, benda ni tarik budak-budak yang mungkin masalah bagi macam isi masa lapang dia orang kan. So benda ni pun benda yang interesting daripada dia buat benda yang tak baik. Aku nampak benda tu adalah dekat kampung aku kat Bukit Beruang ke kan. So aku nampak budak-budak taman join daripada dia orang duduk melepak. So it's a good thing lah. Kalau dulu sebelum ni kita ingat geng-geng Thailand yang ganas-ganas nak gaduh ke apa kan. Tapi dah sampai di 2021 ni aku nampak benda ni bukan setakat tu lah, nampak positif lah, which is banyak value lah kalau budak-budak muda join. Bagi aku benda yang menarik yang kau share pada hari ni pun mungkin kawan-kawan kita kalau nak start join pun kan, walaupun waktu sekarang ni MCO tengok video buat kat rumah pun boleh kan kalau yang berminat. Betul. Lepas tu aku cakap kat adik, sebenarnya budak-budak yang power kan, yang bertanding yang kira power, sebenarnya budak-budak yang tak ganas pun, kira bukan yang macam ada gangster ke apa, tak. Diorang ni saja macam budak-budak nerd. Yang budak-budak je, aku cakap kau, sebenarnya budak yang opponent yang paling bahaya ni yang muka macam nerd. Serius aku cakap, yang macam baik-baik itu yang paling bahaya, serius. Sebab masalahnya budak-budak orang yang power MMA sebenarnya orang yang banyak memikir, dia pandai strategi, itu yang bahaya. So kadang kalau kata budak-budak kalau kat Malaysia ni sebenarnya yang join macam Brazilian Jiu-Jitsu kan, soalnya businessman yang kaya, yang berjaya, doktor-doktor, ada 2-3 orang doktor yang join. Yelah, bukan kau tanya aku, nak ikut training ni pun mental kena kuat tu. Aku pernah juga kawan ajar kan. Kawan ajar dia ajar aku nak kuatkan keting kaki tu, rembat pokok pisang lah, rembat dinding tiang lah kan. Mana aku nak buat kan. Dia buat. Dia memang betul-betul mainan sekarang. Ada kawan sekolah sebelum RSM ni pernah ajak lah kan. So bagi aku mental lah. Mental kena kuat lah. Mental lah. So aku ambil inisiatif untuk buka, masa aku jadi kaunselor tu aku tubuhkan kelab BJJ. Aku ajar Brazilian Jiu-Jitsu. Nice. Ya, kalau kat Instagram aku ada ajar budak-budak ni, sebab budak-budak tu duduk asrama kan. Pasal kadang-kadang kan kat Malaysia dulu kan banyak pun tak puas hati. Lepas tu kan nak gaduh semua. So memang aku cakap kat betul-betul lah, aku kata aku buka mat, diorang ni bergusti lah. So memang aku cakap tadi lah, soalnya budak-budak yang power ni, yang aku ingat yang seorang budak ni Noh, memang siapa lah? Kau ingat tak opposite
bilik Anas. Ada budak kecil pakai songkok. Aku lupa nama dia. Aku takut nak sebut. ini kan Tak rekod apa. ni. Tapi nak jadikan cerita budak Okay. macam tu lah. Budak macam tu dia kalahkan padan macam Joy, kalau kau tengok macam terasa lah. Budak cerita kecil tu kalahkan budak macam Joy. Sebab cerita dia macam ni, aku petang-petang aku buka map tau. So budak-budak yang join aku ni sebenarnya budak-budak yang macam macam tu lah, yang power main chess ke apa, tak ada lah, tough sangat. So dia join aku lepas bulan 2 training, lepas tu budak-budak yang ada lah budak-budak datang turun. So bila diorang roll tu, orang sedar rasanya, uish, padan besar tapi kalau rasanya kalau siapa yang skill lagi banyak akan menang lah. So lepas tu banyak budak-budak ni join. So aku macam satu je memberikan confidence, memberi keyakinan untuk budak-budak yang mungkin bukannya sports person ni untuk rasa sebenarnya dia mampu dengan keyakinan diri yang sebaliknya dia macam ajar mungkin budak-budak yang fizikal badan besar kan, ataupun tak ada bully macam nakal-nakal sikit, dia sedar, ish sebenarnya aku ni tak ada hebat mana. Betul. So dia jadi titik pertemuan kat situ. So next plan kau, which is sekarang ni kau punya level ni kau dah boleh jadi coach ke, dah boleh buka kelas ke, apa next plan? Plan apa next plan kalau untuk MMA ni lah? Aku kalau nak panggil diri aku coach tu, aku rasa tak kot, tapi aku boleh train orang lah, definitely. Aku rasa aku dah kiranya aku yakin lah untuk train orang dengan baik. Plan aku sebelum aku cecah, itulah saya sebelum cecah 30, tapi sebelum aku cecah umur 33, aku nak at least 6 MMA fight dengan 15 Muay Thai fight. So sekarang? Tengoklah. Sekarang baru 3 Red. Dengan MCO lagi aku tak sempat. Kononnya tahun ni tahun lepas lah kononnya aku nak laju. Tapi saya MCO tahun lepas lah aku nak laju. S dah berapa sekarang? S2. Sebab bila nak fight ni memang dia sakit lah badan kau kena train gila-gila kan, sparring semua. So kau cakap nak turun berat 3 kilo tu pun kau tanya aku, susah dah untuk aku lah. Ya, macam satu game tu kena prepare sebulan, 2 bulan sebelum ke 3 bulan kan. I mean walaupun kau dah fit, kau kena prepare juga, fokus kan. Betul. Mental lagi, hubungan keluarga lagi, sebab misalnya muka tak baik kan. Lepas tu kau kena jaga makan gila-gila. Banyak kena train malam, balik malam lepas training. Yalah. Tapi apa yang korang buat ni, kau dengan Ash, bagi aku something yang tak ada lagi maybe kita punya circle yang buat. So it's a good thing, nice sharing pada kau, thank you. So aku harap kau jangan tinggalkan lah kan, teruskan. Tak. Aku rasa sampai aku mati lah aku buat benda ni. It's a good thing. Kata-kata ni untuk kawan-kawan kita. Kalau korang nak kawan ataupun yang bukan kawan tu yang buka, yang tengok channel tengok video ni kan. Siapa-siapa yang rasa macam nak join kan, jangan honestly jangan rasa takut lah. Aku faham, aku boleh bayang, so aku rasa persisih rasa takut nak join, tapi percaya sebenarnya tempat-tempat macam ni orang coach sangat baik. Macam pusat-pusat Muay Thai Malaysia, pusat-pusat gym-gym kat Malaysia ni yang aku kenal memang sangat baik lah. Orang-orang dia, community kat situ pun memang asalnya budak-budak baik. Tak jarang aku jumpa dalam gym Muay Thai ke, gym MMA ke yang macam gangster nak pukul orang sesaja. Orang situ tak tahan. Orang situ memang tak tahan dalam gym. So jangan rasa takut. Kalau anda kata korang nak train, Google lah Monarki gym, kalau especially kat KL, Google je MMA gym, lambat gila KL. Muay Thai pun banyak gila KL. So jangan takut. Sekarang MCO ni gym tu dia buat online lah kan. Dia ajar dia punya buat online. Betul. Tapi kacau lah sebab orang datang gym sebab nak gaduh. tak ada sparring tau. Kau memang every time kau datang gym kau nak sparring ke? Tak aku lah. Itulah, aku nak belajar sikit. Itu nikmat dia. So sebab MCO ni memang kesian lah. Banyak gym yang kena bungkuk, kena gulung tikar. Betul. Aku pun berharap dia orang boleh survive lah. Kan nampak KBS pun ada buat program khas untuk
usahawan-usahawan je ni harap benda tu membantu diorang. Betul. So, And tadi Malaysia pun sendiri, hmm, sebenarnya Malaysia pun sendiri, orang je tak tahu, Malaysia sendiri dah hantar 3 orang pergi pertandingan, sebelum aku lupa, pada tahun 2019 3 orang dihantar ke pertandingan apa international MMA Federation, kira pertandingan antarabangsa macam wakil Malaysia Olimpik lah mungkin. MMA lah. Okay. Colin Augustine, teammate aku dia dapat nombor 2. Dia dapat nombor 2 dalam dunia. Brandon Tang, dia kalah tapi kalah super akhir. Lepas tu ada juga Cassandra ni dia menang World Championship dekat Abu Dhabi. So sebenarnya dalam Malaysia ni banyak talent, banyak gila talent, tapi macam tak naik je rasanya, tak dia gembang-gembungkan. Memang. So Ijam Asri pernah menang pertandingan Sambo Asia Tenggara. Dia juga pernah menang menang belt pertandingan boxing. So power rasanya. Kat Malaysia ni banyak power, cuma tak naik je nama dia. Okay, kalau macam aku lah kan, baru nak explore benda-benda macam ni, apa channel ke link yang kau boleh suggest untuk buka ke? Okay, kalau kau nak belajar asas striking, aku cadangkan pergi Precision Striking. Ya, aku share ni, kita tunjuk sikit. Mana tahu kawan-kawan kita tergerak ke terus buka ke, apa? Nak Pergi kat YouTube. YouTube. Aku pun ni Precision Striking. Sekejap. Aku tengok betul tak? Precision Striking. PERCISION space striking. Ni. Yes, Mamat tu. Ni luar Malaysia nya. Oh, Malaysia nya. Pasal aku nak follow ni lah atlet-atlet Malaysia ni. Menang ke. Atlet. Ke ada ada Colin Augustine. COLLEN space Augustine. Mana? Ni? Bukan. Yang tu. Tapi AUGUSTDIN. Perempuan. Steady. Dia sebenarnya dia kalau kat Malaysia atlet MMA secara amateur lah. Dia paling ni. Ada juga Agilan Tani. Rasa orang kenal kot Agilan Tani. Agilan? Agilan. AGILAN. Tani. Tu Agilan Tani terus keluar. Dia ni biasa je tengok ni. Biasa tengok muka dia. Teammate kita, dia train kat gym aku ke Memang dia baik baik gila. Nampak ganas. Ada juga ni Conrado ni main coach kita orang, Conrado Rovery. CON dia CONRADO Rovery ROVERI. Betul ni? CONRADO ya. Space Rovery ROVRI. Sekejap. Bukan. Conrado ROVEBERI. Kan. ROVE. Okay. Sorry. So ini coach kat Malaysia, dia yang bawa Malaysia punya team pergi IMAF lah. Dia orang Brazil tapi duduk Malaysia dah dekat 8 tahun. Duduk sebelum tu dia train kat Thailand 2 tahun. Ada juga kalau orang Malaysia, Abang Saif. Banyak sebenarnya orang Malaysia ni, banyak power. Abang Saif BJJ. Lain. Abang Saif? Kan. Ni Abang SAEF. Abang SAEF. Space BJJ. Tu. Dia antara Abang Saif.
atas tadi ada sekali tu. Itu abang Saif. Dia tu dia ni pun antara orang dia pernah wakil Malaysia sekali selalu. Alamak, tak keluar pula. Okay. Nice sharing. Okay, Nizam. Nizam Itu je lah. lah. Okay, Kutab. So, thank you untuk hari ni. So, insyaAllah harap apa yang kau kongsi ni benda yang kita something yang input lah, is a good input untuk kita semua nak tahu lebih lanjut pasal MMA ni kan. Biasa aku pun tengok match pun tak kosong kan, tak faham apa rules, apa yang diorang cuba buat kan. Kita tak faham benda tu kan. Tapi sajalah sembang benda-benda macam ni tentang MMA ni. So thanks kepada kau dan juga tak dapat nak jemput Ash busy. Tadi pun Ahmad Aseng ada masuk tapi terus keluar. Tak sempat nak tanya. Alright. Okay. So ada apa lagi kita nak share? Tak ada lah. Baru cakap banyak ni. Okay, nice. So guys, thank you siapa yang tengok. So insyaAllah nantikan video akan datang. Saja aku nak borak-borak santai dengan kawan-kawan kita. Most likely pasal hobi-hobi korang lah. Sama buat MCO ni kan, aku rasa yang work from home tu ada banyak masa kan. So dah bosan tengok video orang lain, tengok video kawan-kawan kita kak. Saja mengisi masa lapang. Okay. Alright guys. Assalamualaikum. Yeah, nice.